highlight kan tu. Ada beberapa perkara lah kita boleh tengok lah, macam kisah apa ni Sarah Sri Nabi Ibrahim tu, macam mana apa ni karakter dia, watak dia yang ceria, dia suka ketawa-ketawa kan. Jadi inilah mana apa ni dengan wajah dia yang cantik, orang yang cantik zaman tu lah kan. Dan juga kisah Raja Mesir tu yang perempuan cantik saja semua dia nak ambil kan. Bini orang pun dia tak apa, kerana bini orang lagi dia suka nak apa ambil kan. Dan macam mana kisah apa tu, dia bila nak lakukan maksiat tu, lepas tu Sarah tu berdoa kan, lepas tu dia punya leher tercekik lah kan, lepas tu buat lagi pula taat kepada Allah Ta'ala lah, beriman yang kuat lah kan. Mana bila ada masalah-masalah tu kita merujuk berdoa kepada Allah Ta'ala, InsyaAllah akan bantuan tu sampai lah. Itu cara namanya kita mengamalkan surah Fatihah. Kalau secara langsung kita boleh kaitkan lah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Pada engkau aku sembah, pada engkau lah aku mohon pertolongan. Bila betul-betul dalam keadaan genting kan, kita mohonlah kepada Allah Ta'ala. Macam si Sarah amalkan tu lah. Mana dia melambangkan wanita yang taat kepada Allah Ta'ala, beragama dia, dan juga taat kepada suami dia kan. InsyaAllah Tuhan pelihara lah. Dan betul pula Sarah Suhaib pun kan, dia pun kalau ikut dia punya tekuk berkembang dia tak ada banyak kontroversi lah kan. Maknanya rekod bersih lah. Dulu dia tak bertudung, sampai dulu dah kahwin tu dia rasa suami tu agak cakap apalah macam borak-boraknya. Lepas tu dia rasa lintas dia pun tukar, berubah kan. Dia minta ni lah. Syuib dia doa dekat Mekah. Dia doa kat Mekah. Lepas balik Mekah tu umrah saja. Dia Siti Sarah tiba memang tak buka tudung lah. Yang tengok tu lah. Istiqamah lagi kan. Doa dia mustajab lah tu. Itu semua kita boleh petik lah daripada pengajaran. Pentingnya doa kan. Doa tu bila Tuhan terima doa tu, dia punya kesan tu kan, maknanya mengubah kehidupan lah seseorang tu. Jadi Muharram ni jadi berhijrah lah. Berhijrah kepada yang tak baik kepada yang baik, kepada taat kepada taat Allah Ta'ala kan. Dan dia bila hijrah tersempurna, maknanya akhlak pun jadi sempurna lah. Maknanya barulah jadi apa ni dalam agama tu ihsan kan, iman Islam ihsan. Ihsan tu dia punya buah lah. Kita dalam pokok dah cabang-cabang, daun cantik semua, keluar bunga, keluar buah. Buah tu kita jadi makanan lah, jadi menikmat lah. Jadi bukan untuk dia saja, untuk keluarga, untuk masyarakat pun kan dapat faedah lah. Dan itulah tujuan apa ni misi manusia turun kat dunia ni tu kan, membawa kebaikan kepada umat, pada negara, pada umat bukannya. Jadi kalau kita tak membawa hasil tu mana sia-sia lah kan, rugilah kan kita lahir kat dunia ni. Jadi itu ambil pengajaran kita, sentiasalah positif lah kan, open minded, terbuka kepada perubahan yang baik. Lepas tu dia punya amalan-amalan tu kan, macam mana dia dapat, luar biasa lah kan, bila meninggal dalam suasana COVID lagi pula kan, tapi orang masih rindukan dia punya dia kena bagi sebutan-sebutan lah, berpanjangan kebaikan disebutkan orang lah. Hanya salah satu antara ni yang mungkin orang lain dengar lagi banyak lah, yang dengar 2-3 video lah kan. Mana dia suka bersedekah kan. Kalau sedekah tu banyaklah dia manfaat untuk tolong orang lain lah. Dan dalam video tu Ustaz Samsul Bat tu ada 3 lah yang artis lah, yang disebut Siti Sarah, lepas tu Pak Yus sebut Pak Yus. Saya ingat cari kat Pak Yus kat internet ni. Pak Yus rupa ni orang yang berlakon
apa nama tu yang keris hitam dulu. Orang Kerbin lah, tapi tak tengok nanti tu biarkan perlis tu. Orang panggil dia use jambu ya, use jambu. Ya jambu tu. Dia dah meninggal dia dah. Dia pun kisah macam sedih lah hidup dia kan. Dia ada pernah bercinta lah tapi tak menjadi kenyataan lah. Lepas tu dia tak kahwin lah. Dia ambil anak angkat seorang, AKU seorang. Tapi dia macam tu lah, dia hidup dia ni banyak lah mana yang boleh dia buat baik kan. Tapi satu lagi yang Boceh apa nama tu? Yang Abang Boceh yang Syed tu kan. Dia pun macam tu juga lah, bila kebumian tu kan apa kan, ribuan orang lah yang apa kan, mana berbulan-bulan lah punya kisah-kisah tu sampai sekarang masih sebutan ni kan. Okey, dia ni 3 orang ni semua artis kan. Kalau orang yang puak-puak yang fuqaha yang keras ni kan, atau puak-puak macam ala Wahabi punya ni, kalau orang yang macam ni jadi mangsa selalu kan. Mangsa apalah dia katakan ni apa ni, main muzik lah, haram lah, apalah, sebut neraka lah, macam-macam dengan dia kan. Tapi akhir hidup dia bagus kan. Jadi kita timbang yang kita ambil, kita perlu ambil lah. Jadi jangan semudah lah kan kita nak mengatur orang kan. Sebab dia punya sudah kita tak tahu kan. Sebab benda tu benda yang berubah. Hari ni dia tak bagus kan. Mungkin esok dia bagus. Atau hari ni kita bagus, esok kita tak bagus pula kan. Jadi kalau kita jangan meremeh-remehkan lah golongan artis ni. Sebab golongan artis ni dia boleh jadi artis pun dia selalunya dia ada seni ni apa ni, sense, dia punya sense yang tinggi lah. Orang yang seniman-seniman yang sensitif boleh membaca bahasa alam kan. Kalau sahabat baca yang Ibn Arabi Perjalanan Hidup tu, banyak kisah-kisah macam tu lah. Kita akan dapat orang Melayu kaya dengan ni kan, dengan benda-benda macam ni. Kalau tercampak dalam laut dia pandang langit tu, dia boleh tahu lah nak balik sini kan, berdasarkan apa ni, berdasarkan bintang-bintang, kedudukan bintang, berdasarkan tiupan angin kan, ataupun berdasarkan ilham dalam hati dia, mana lelapkan mata dia berselawat dia kan, jadi ada petunjuk datang macam kan. Itu orang Melayu ni kaya dengan benda tu lah. Dan dia kemuncak tu dekat seniman-seniman, ahli-ahli seni lah, macam P. Ramlee tu kan. Filem dia tu dia punya evergreen lah kan. Bila kita buka filem tu ada benda-benda yang pengajaran-pengajaran, sindiran-sindiran kan. Macam apa yang berlaku dalam sekarang dalam negara kita kan. Sifat munafik lah, sifat apa ni, menjatuhkan, dengki, khianat kan. Itu kaya lah dalam filem tu, kisah-kisah macam tu. Jadi bila buka tu dia macam tak jemu lah kan. Dengar lagu dia pun orang tak jemu, tengok filem pun tak jemu kan. Tapi dan seruan-seruan kebaikan dalam lah. Jadi apa yang tu nak, benda yang benda banyak kebaikan lah yang dihasilkan dia. Dan benda tu berkekalan. Macam ni yang itu yang dah meninggal lah kan. Kalau yang masih hidup kan yang kita dapat perhatikan macam Syed Muhammad Buhari kan, semua orang kaya, orang terkaya Melayu terkaya kat Malaysia kan. Dia low profile lah, dia tak dengar berita sangat sekarang ni kan. Yang aktif Abel Liu contohnya kan. Uncle Kentang tu kan, dia belum Islam lagi lah, tapi dia punya karakter, dia punya cara percakapan tu kan, dia macam orang Islam dia kan, atau lebih baik daripada orang Islam lah. Dia ceritakan dia lahir dekat kubur kat Betupat, keliling dekat kubur kan. Mana dia mencari makan ni menghadapi kesusahan, kemiskinan zaman tu kan. So kalau tengok dia punya semangat cekal je kan, memang mengharukan lagi dia punya apa kan. Dan alhamdulillah Ustaz Asma Harun tu dia berdepan tu, dia cakap lah kalau boleh timbang lah kan, mungkin kalau dapat join jadi dalam Islam lah kan, berani daring lah Ustazah kan. Jadi kadang kita rasa macam galat juga lah kalau dia dah baik tu tak terima Islam lah kan.
kita sama-sama mudah-mudahan apalah doalah apa ni mereka apa ni dapat terima Islam kan, barulah dapat sempurna kan. Jadi mereka ni apalah hero-hero lah kan. Yang dah meninggal, hero dah meninggal lah. Bila kita kadang-kadang masih hidup kita pun tak menampak sangat. Ada setengah tu masih hidup pun dah nampak kan. Tapi bila dah meninggal tu lagi banyak kita nampak. Mana kita petik-petik lah. Itu semua dia apalah. Itu pun macam Iqra. Masuk dalam semangat Iqra membaca kan. Baca apa yang kejadian-kejadian dalam alam. Apa ni makhluk-makhluk Tuhan ni melakonkan apa kan. Di sebalik segala lakonan tu hakikatnya Allah Taala yang beri hidayah kan. Dan itulah sehari 17 kali kita ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus kan. Dan itu juga membuka pintu-pintu lah kalau kita nak berdakwah dekat kawan-kawan ke apa kan. Sebab kita orang Malaysia ni malu sikit nak berdakwah kat orang bukan Islam ni kan. Segan-segan lah. Memang dah macam tu daripada dulu kan. Kita celik je orang Melayu Islam, orang Cina bukan Islam macam tu kan. Tapi kalau kebetulan ada kawan-kawan seorang dua pun yang rapat-rapat lah kita bagi pinjam buku ke apa kan. Kita buka tajuk. Kalau buku yang bagus tu mula-mula nak satu tu dia tak boleh direct kat nak ajak Islam macam kan. Tentang kemanusiaan ke kan. Ataupun buku-buku yang membanding-banding dengan orang yang orang baik-baik, orang berjaya. Lepas tu bila dah jenak-jenak sikit masuk kan. Kalau kita berjaya dapat Islam kan apa ni, satu orang pun itu dia punya kelebihan dia apa terlampau banyak kan. Terlampau tinggi dia punya kebaikan dia. Kalau macam Abel Liu tu agak ada beratus-ratus aku apa kan. Dia apa ni, dia seru orang. Dia sebenarnya dia dakwahnya satu lisanul hal, satu lisan melalui lidah berdakwah seruan kan. Satu lisan hal ni macam kelakuan lah, perangai lah, akhlak itu lah. Kalau kita akhlak yang baik tu, kalau kita baru baik amanah kan, dia mati orang kan. Yang tu yang banyak masuk Islam daripada kempen melalui lidah kan. Kalau dakwah tu, kalau zaman sekarang lagi lah pula puak-puak Kristian ni dia memburukkan orang Islam ni, ganas lah semua kan. Yang macam dekat Perancis tu Nabi Muhammad digambarkan ni macam tahu ada bom kan, bawa bom lah. Orang serban ni ganas kan. Tapi bila dia orang dah kenal Islam tu, kalau kita banyak dalam program dalam TV tu banyak, dalam internet tu apa ni program kenapa saya masuk Islam kan. Dan kita boleh tengok kenapa dia pilih Islam. Jadi di antara yang paling faktor yang paling besar tu dia punya akhlak Islam lah. Orang Islam yang tunjukkan lah. Kalau kebanyakan dia kalau pergi negeri timur lah, dia pergi ke Maghribi kan. Dia pergi dia orang putih ni kalau berjalan tak macam kita berjalan 3 hari kan. Dia tak jalan 3 bulan, 6 bulan kan. Dia bergaul sampai pandai bahasa Arab lah. Lepas tu akhirnya dia buat balik Islam, masuk Islam. Yang dekat apa ni Nusantara ni yang famous tu Indonesia lah. Kalau ayah pergi berjalan travel tu, mana negeri ada dia orang kan. Mula orang Malaysia kan, tak boleh tanya kebanyakan ni orang Indonesia. Dan ada program-program yang dia punya cross marriage kan, orang Indonesia kahwin dengan apa bule, dia paling istilah sana bule kan ya. Bule ni orang Jerman ada kan. Lepas tu orang tu pun apa ni cakap dia dah lama tu pandai cakap Melayu kan. Jadi benda tu banyaklah, itulah maknanya secara tak langsung Islam tu berkembang kan. Dan kalau ikut ramalan akhir zaman tu memang di Nusantara lah akan bangkitnya Islam akhir zaman kan. Dan macam watak-watak tu ni, watak kita orang Melayu ni watak baik kita tu lah, terkenal lah. Kalau pergi Mekah kan, bila sebut Malaysia tu dia puji dia tu lah, bagus, Malaysia bagus kan. Kan dia dalam bahasa Melayu dia cakap kan. Nama kita naik macam ni umrah ni bila nak buka sekarang ni kan. Nama kita masuk dalam list clear lah. Bila buka nanti orang Malaysia boleh pergi umrah lah. Indonesia belum masuk nama lagi.
buat dia orang garang-garang sikit kan. Kalau kita pergi kalau siapa yang pergi haji, dia orang dia bertumbuk pada dekat depan Kaabah kan. dia orang muda banyak kan. Tapi kita karakter orang Melayu ni lah, maknanya kita lembut kan. Lemah lembut, kadang orang ambil kesempatan lah terlampau lembut kan. Tapi dia ada strength dan weakness lah. Jadi itulah. Itu okey lah, itu maknanya kesimpulan yang tadi itulah. Benda syarah tu kita apalah, kita jadikan teladan lah kan. Mana yang baik buat teladan, tak baik buat sepadan. Jadi dan jadikan kita lah kan motivasi diri kita sendiri lah untuk perbaiki mana-mana kelemahan yang ada dan meningkat lagi usaha dakwah, terutama dalam keluarga lah kan. Keluarga ni dia punya zaman ni dia kalau serangan orang bukan Islam ni dia runtuhkan keluarga kita lah, sistem keluarga. Maknanya dia dengan hiburan dia, dengan cara hidup ni, gadget internet kalau tak kawal, kita melarat-larat sampai tidur lambat malam, lepas tu subuh pun tinggal contohnya kan. Lepas tu dia social hiburan-hiburan yang berlebihan memang sengaja diwujudkan kan. Itu salah satu cara nak melemahkan orang Islam lah. Lagi menjauhkan daripada Al-Quran kan. Jadi tak ada masa nak baca Quran kan. Kalau baca pun baca setakat tajwid lagu-lagu je lah kan. Tapi isi Quran tu tak ada, macam dihalang kan. Tak diperkembangkan lah. Macam sistem pelajaran macam ayah lu sekolah tak ajaran ilmu tasawuf tu tak diajar pun, tak ada pun. Dia macam allergic lah. Kita dah paru orang putih kan. Tasawuf ni rupanya di situ lah dia punya rahsia kekuatan Islam kan. Mana bila Portugis ni kalahkan Melaka, pertama sekali tu kubur-kubur Raja Melaka lah diruntuh kan. Tak ada kan, tak jumpa kubur dia. Batu-batu kubur pun tak jumpa kan, kecuali satu yang sebab dia tercampak keluar daripada Melaka di Paguh. Kat Masjid Paguh tu Sultan Alauddin Rakyat Shah kan. Itu satu kubur Sultan Melaka. So yang lain tu tak ada. Batu tu dibuat Kota Melaka lah. Kita pergi kat Sepanyol pun sama. Dengar tak ada kawan? Senyap bunyi kotak tak pun. Dengar ya. Dengar kawan. Okey, ni pengalaman berada di Sepanyol kan. Sepanyol itu Islam memerintah 700 tahun. 700 ke 800 tahun lah, termasuk dari Portugal. Macam di sana kubur-kubur lama tu tak ada pun Islam, habis dia musnahkan lah. Jadi lepas tu disambung dengan ajaran-ajaran yang macam yang diperalatkan kan. Maknanya kubur-kubur ni pergi kubur diharamkan, syirik lah, kononnya minta dekat kubur, dekat orang mati kan. Benda ni bagian rohani tu dimatikan lah, supaya kalau perang main siapa kuat senjata lah kan. Kalau zaman Nabi tak pun kan, mana perang Badar tu 300 orang kalahkan 1000 orang kan. Lepas ada bantuan malaikat kan. Satu orang boleh lawan sampai 100 kalau zaman tu. Jadi maknanya berperang tu, tapi ada kisah-kisah dalam hadis Nabi kan. Mana sahabat tu kata dia tengah berperang kan, dia nak pancung kan, baru angkat pedang kan, dah putus kepala orang tu lah kan. Ada malaikat yang dulu dah pancung kan. Begitu bantuan dia. Jadi itulah pentingnya rohani, pentingnya ilmu tasawuf kan. Ilmu tasawuf ni bukan dia bagian membetulkan bagian hati lah. Sebab kita ni dua, satu tubuh atau jasad, satu roh kan. Rohani dan jasmani lah. Jadi dua-dua tu kena diperkuatkan.
So kalau hanya belajar bahagian zahir saja, bukan fikih saja, rohani dia tak kuat kan. Jadi tak kuatlah jadi dah. Jadi macam Yahudi bila dia ibu seorang perempuan mengandung, dia akan galakkan apa ni, kira-mengira, matematik, lepas tu seni muzik sebagainya kan, main muzik digalakkan. Jadi supaya nak activate otak kanan, otak kiri kan. Maknanya bahagian kerohanian tu. Tapi kalau orang bukan Yahudi, itulah digalaknya kita makan benda-benda yang ni lah, yang moden-moden ni, bukan burger lah kan, hotdog, burger, minum Coca-Cola, Pepsi Cola kan. Dia ada agenda tu, dia macam tu lah benda tu. Macam dulu saya tak tahu lah, macam kopi apa lah. Kopi yang mana instant kopi. Nescafe kan. Kita produk kita pun tak tahu gaji, tapi Ustaz Sahal jeram dah meninggal lah. Dia dapat tokoh Ma'al Hijrah kan. Dia hafiz Quran, anak dia 10 apa semua hafiz semua lah, dapat Quran semua. Dia bagi tahu dia kalau dia larang lah budak-budak hafiz jangan nampak lah, sebab bila boleh cam lah dia, bila lepas ambil tu, lepas tu dia macam hafalan dia lemah. Jadi itu ilmu mengesan macam tu lah kan. Kita boleh cam lah, macam Habib Samad pun dulu kalau dia pergi makan kat luar dengan dia bila kalau lepas balik tu kan, dia perut mengagam mengapa kan, dia tahulah ni ada campur ni, macam motor ke tahap benda, ada yang tak kena lah kan. Ayah tahulah, ayah apply Hong Kong lah, cerita di Hong Kong dulu lah cerita kan, mungkin ada orang tak dengar lagi, yang cik kedai makan kan, lalu masa zaman kita apa lah kan, pakai buku lah kan, ni kedai Islam punya apa, cari mula-mula satu kedai Islam tak jumpa kan. Ni time lah pukul 2 petang lah, pukul 8 kan. Lepas cari satu lagi kan. Cari itu apa nama, Alung, tak silap Alung nama dia lah. Tu lah. Alung restoran lah kan. Jumpa masuk makan, tapi gambar-gambar banyak lah, bir semua kan. Order bukan order lah. Masak ayam. Makan ayam tu macam keras. Macam melawan kita kunyah. Makan habis je kan. Bila keluar tu ada kedai sebelah ni. Alung juga nama. Dengan ni kan, sebelah pintu lah. Tanya kat budak dekat pelayan tu, ni macam mana boleh dua kan? Yang ni original, yang ni yang palsunya, yang makan yang palsunya. Rupa dia tu lah, dia punya daging pun lain lah kan. Dia macam dia tak friendly dengan kita lah. Mungkin orang lain ada pengalaman masing-masing lah kan. Jadi kita mana boleh elak lah kan, sebelum boleh lah. Kalau terlampau takut tak jadi musafi lah kan. Kalau bila takut sangat tu, bayanglah Sa'ad Abi Waqqas kan, dia berdakwah ke negeri Cina kan. Cina maklum lah kan, dengan babi, dengan anjing kan dekat duduk terpera kan. Okey, dia steady dia mendakwah Islam kan. Tapi adalah kaedah kan. Jangan apa kan, kalau kita blok tu tutup lah, Islam tak berkembang lah kan. Jadi ada rosah lah. Kalau Syafi'i tak ketat sangat, ada imam Hanafi mazhab kan. Macam ayah pergi Jerman kan, tu satu masjid. Ada jumpa budak Malaysia seorang, dia student kan. Lepas tu ada orang ni sepasang ni, lelaki perempuan, dia nak nikah kat masjid. So imam tu cari ayah sekali dengan budak Malaysia sekali, minta jadi saksi kan. So nikah tu macam pelik kan, dia tak adalah ni, dia macam dalam filem yang ni lah, ni Ortogol ni filem lebih kurang lah, jumpa balik kan. Rupanya dia tanya macam kan, betul ke awak ni nak kahwin orang ni macam ni, syarat-syarat dia. Kat lelaki tanya kat perempuannya. Lepas tu dia tak ada macam kita ada wali kan. Rupanya ada, kemudian ada ni, saya jumpa lagi macam dia dalam Hanafi ni tak ada wali, tak wajib lah, macam tu lah. Dia macam akad jual beli kan, ada akad lah. Jadi memang dulu agak jadi apa lah kan.
Jadi punya ada ni baru pelik ada benda tu kan. Mula kita rasa memang pelik kan. Kita fikir kan, kita jadi saksi kan. jadi satu salah kan. Jadi yang ulama tu dia punya imam tu daripada Mesir lah. Mesir dia mungkin dari masjid dia mazhab Hanafi ke kan, dia kaedah lain kan. Jadi itu ada mana ada rusah kan. Kelonggaran tu. Okeylah tu mana kita apa ni jadi apa ni seni ahli seni ni kita jangan lekeh-lekeh lah kan. So banyak kebaikan dia. Dan kita pun kalau kita rasa seni itu tinggi, kita baru dapat membaca ni benda yang tersirat lah. Kalau tersurat biasalah ni di balik itu. Kadang orang Melayu ni penuh kaya dengan pantun kan, pantun kias-kias sama gurindam kan. Di sebalik gurindam, di sebalik pantun tu ada ilmu-ilmu yang tersirat kan. Benda bila dia tak bukan direct lah. Itu yang dia cantik lah. Yang paling kaya Minang tanah Minangkabau lah kan. Kalau ulama model sekarang ni Dr. Razi contoh lah. Lahir Pai Kumbuh kan. Maknanya padang kita tak terfikir dia punya tu kan, benda yang apa yang berlaku kan. Macam dia pengalaman dia hidup dia Alung follow lah pagi tadi pun ada kan. Dia belajar dia masa dia umur belasan tahun dia belajar surau dia belajar rupanya kan. Ini ada surau ni ulama buka kitab dia belajar tu kan, pindah surau pun lain kan. Sampai dia kata sampai peringkat macam lah mungkin menengah kot, bila dah betul sekolah baru masuk sekolah ni. Tapi dia punya produk dia luar biasa kan. Kalau siapa ke lapang buka lah Ar-Razi Hashim nama dia. Rupanya ingat Hashim tu bapak dia. Lalu tahu kan bukan bapak dia. Nama full dia ni Ar-Razi Hashim lah, satu nama lah. Bapak dia tahu nama Hashim tu. Hashim tu nama tu yang Gus Dur nama moyang tu Hashim apa tu? Wahid Hashim lah. Asyari. Hashim Asyari kan. Dia ambil semua berkat ulama ni. Datuk ulama tu Hashim tu. Tahu Ar-Razi tu mungkin Pak Razi kan ni, tak sebut yang Hashim tu. Dia nama dia tu bapak dia ni. Tahu tu. Jadi dia belajar dia buat degree dekat Jakarta je, kan tak ada pergi dekat Azhar. Tapi dia punya aura dia pun cara dia present dengan bahasa Arab. Dia baca kitab Arab tu macam lulusan Azhar kan. Lebih daripada Azhar punya kupasan. Pasir ni. Dia macam memang talent lah dia lah. Talent tu dia boleh wujud tu ni lah dengan apa ni seni-seni tu lah. Dengan bapak dia kat apalah. Sebab orang seni ni dia ilham tu, dia berfikir cara Quran kan, cara apa ni macam majlis Razi tu dia punya kasidah ni kan. Kasidah tu kalau tarekat Ahmadiyah ni pergi kalau majlis haul kan. Dia ada kasidah tu. Dia mendayu macam kat padang pasir kan. Agak ada seruan-seruan tu yang menghidupkan alam malaikat pun berkumpul kan. Kan dalam majlis ilmu, kalau buka majlis ilmu kadang ni malaikat mengembang sayap, mendoakan sebagainya lah. Jadi kita tak nampak lah kan. Tapi ada orang yang kasyaf terbuka, dia boleh nampak benda-benda tu atau boleh rasa lah kan. Dia kadang kita tak nampak tapi rasa ada. Kalau macam dia orang ziarah kubur, kadang orang alim kan, kadang dia boleh berkomunikasi lah, bercakap bukan mulut. Dia boleh mandang dia macam hening cipta bahasa Jawa tu, menghening cipta kan, tafakur kan. Lepas tu dia akan apa ni macam nampak lah, boleh bercakap tu faham lah kan, sebab bahasa tak ada suara, bahasa huruf kan. Macam bahasa dalam mimpi pun kadang itu kan kita faham kan. Jadi orang yang ada kebolehan berkomunikasi dengan alam lain macam itulah. Tapi dan bagi penjajah tu dia kalahkan kita tu, yang tu dia musnah tu. Kebolehan berkomunikasi tu dihapuskan kan. Supaya kita berlawan sama-sama lah, sama senjata.
senjata dia canggih daripada kita. Parahlah kita kan. Lepas tu kita pula ni kan, kita pun kalau tak tu kita dah bantuan kan, mereka para malaikat datang, jin-jin Islam tolong bantu kan. Lepas tu dia punya cara berfikir lah. Macam kalau ikut sejarah dia ni Raffle kan, yang mental Singapura, Palestin lain kan. Dia orang tu sebut Freemason ni. Dia memang training dia untuk melatih lah, berfikir macam main chess lah. 5-6 step depan kan. Orang Melayu ni tu orang yang banyak lurus kan. Jadi bila negotiate tu rupanya dia ada plan-plan. Macam sejarah ni bandar-bandar, macam mana kedatangan orang Cina dekat Malaysia kan. Dia tak silap dia baca mana ada dalam internet dulu dekat Bandar Kuching tu kan. So memang dia bawa dia orang tu, dia bagi free tanah tu. Kuala Lumpur pun ada baca satu rencana tu. Kalau kita sejarah, sedikit balik sejarah lah. Benda tu rujuk tu ada kat University Oxford London kan, di museum-museum lama kan. Sekarang ni mungkin boleh ada orang katakan ni. Macam dia buka macam dia buat bandar tu, dia bagi tu. Bagikan dia berumpuk kan. Bagi free atau kalau premium tu minimum lah kan. Jadi bandar-bandar tu habis kan. Jadi kita Melayu duduk luar-luar bandar lah. Lepas tu yang bandar ni harga tanah macam emas kan. Jadi dia tu. Jadi lepas tu dia sistem bandar tu berniaga kan. Memanglah Nabi kata 90% rezeki berniaga kan. Jadi dia kembang. Dan sekarang ni tak tahu tempat orang lain, tempat kat sini apa kata kedai, pergi kedai ni nak beli kedai roncit, kedai pun kedai Melayu ni tak berapa nak ada. Susah betul nak cari. Yang ada tu kedai ni Indonesia Muslim lah kan. Satu lagi Mamak Islam kan. Yang Melayu betul tak ada. Yang ada kedai tu kedai Yih lah kan. Kedai itu pun macam kedai dia besar dah potong setengah-setengah dah kecil kan. Jadi tak pun nak kembang. Kedai kita lama kita pergi kedai tu tengok lama siapa toke pun kita Indonesia lah. Jadi tak tahulah dia ni. Jadi makin kesan didik kan tu, jadi kita rasa macam tak penting sangat kan. Dia pun satu cabaran kita lah. Kalau boleh wujud kan, buatlah satu minimarket ke, keluarga punya ke, bagi sokong ke apa ke. Tapi dia orang lain macam tu lah cara dia buat punya. Cabaran lah kepada kita kan. Jadi punya kita hanya jadi bersemangat jadi pembeli kan. Tapi semangat nak berniaga tu kurang. Okeylah itu kan bab satu lah. Dengan bab 2 hari tu minggu lepas tu ayat sentuh sikit kita yang keturunan Nabi kan, yang Ja'far Sadiq lah, Muhammad dulu ke Ja'far Sadiq dulu ke apa kan. Kebetulan saya jumpa ada ni kan satu family tree dia terang bagus lah untuk kongsi lah. Ni tu pendakwaan kita lah. Macam mana sampai Ja'far Sadiq tu. Okeylah, Fatimah kahwin dengan Ali, anak Husin kan, Hasan Husin. Yang diambak ni kita yang Nusantara ni yang Husin ni lah. Kalau yang Hasan tu banyak di Maghribi kan, dia berkembang ke sebelah sana. Husin dapat anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni dia dua anak dia. Yang masyhur lah yang dalam darjah lah, satu Muhammad Al-Bakir. Satu lagi Zaid. Yang Zaid adalah jadi Zadiyah yang berkembang di Yaman kan. Syiah yang paling hampir dengan Ahli Sunnah lah. Dia tak ada mengendahkan sahabat-sahabat kan. Dia hanya katakan Ali lebih afdal lah macam tu lah kan. Tapi dia tetap iktiraf kan. Kalau yang Isna Asyariah tu ke, yang Imamiyah tu ke, dia katakan apalah macam Abu Bakar, Umar apa semua tu merampas hak Ali lah. Ali itu yang sah lah. Dia panggil wasi lah. Okey, Zaid tu dengan Al-Bakir kan. Zaid tu jadi Zaidiyah. Lepas tu yang Al-Bakir tu dapat anak Ja'far Sadiq.
Ja'far Sadiq tu imam kepada guru kepada ulama fikih, mazhab fikih kan, Hanafi ke Maliki, Syafi'i, semua berguru kepada Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq ni pula ada 4 anak. Satu nama Ismail. Ismail pula jadi kaum Ismailiyah ni. Jadi Syiah Ismailiyah. Lepas tu yang akhirnya dia menubuhkan kerajaan di Mesir kan, yang mengasaskan di Mesir Azhar sekarang ni, masa perintah Fatimiyah, sampai dia runtuh kan selepas dia ambil alih oleh Salahuddin Ayyubi. Itu Ismailiyah nama. Yang kedua nama Musa Kazim. Musa Kazim ni kalau ikut orang Syiah yang Imamiyah ni, dia imam yang ke-7 kan. Bawah tu ada ni Musa Kazim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari. Hasan Askari ni gaib. Dia kata dia gaib, masuk gua tu gaib. Dia orang tunggu-tunggu itu bakal Imam Mahdi, tu percayaan Syiah 12. Itu 12 imam lah. Itu anak yang nombor 2. Anak yang ketiga dia Muhammad Ad-Dibash. Ni dia berkembang kepada dia ke Aceh. Abdul Aziz Shah, Ali Abdul Rahman Shah. Dia berkembang di Sumatera lah. Tu. Yang satu Ali Uradi. Ali Uradi ni yang Nusantara punya bawa Islam lah, ulama Sufi daripada Yaman kan. Ali Uradi, anak dia Muhammad Isa, tu Ali Al-Muhajir. Mula dia berlonggok di Iraq. Lepas tu bila berlaku ni macam kezaliman dekat keturunan Nabi ni, dia berhijrah ramai-ramai ke Yaman, Hadramaut lah. Dari sana dia berkembang. Dia fiqh Syafi'i, lepas dia berkembang ke Nusantara. Yang jadi jadi wali songo lah kan. Jadi itulah punya apa dah. Benda ni ada banyak buku dah kan. Macam ni buku Tarekat Menuju Kebahagiaan kan. Ya. Okey lah, tu bahagian tu. Ada masa ke? Tak ada? 10 minit. 10 minit. 10 minit je lah. 10 minit ni saya kita ambil nak kait tadi yang mula bab pertama tadi kan, surah Al-Asr. Surah Al-Asr ni manusia rugi kecuali lil ladzina amanu wa amilus solihat kan. Orang beriman dan orang amal soleh. Amal soleh tu kadang orang kebanyakan orang tafsirkan tu macam sembahyang banyak, puasa tu kan. Tapi amal soleh tu yang macam dia orang buat tu lah. Banyak bersedekah, banyak apa kan. Itu amal soleh ataupun apalah macam politik pun kalau buat jalan yang betul kan, maknanya amal soleh. Mana apa yang boleh memanfaatkan manusia lah, tu amal soleh. Ingat ni ada masa dalam 5 minit ni kita nak highlightnya lah. Surah Ar-Rahman kan. Surah Ar-Rahman ni dia ambil 2-3 rangkap mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, 'allaqal insan, 'allamahul bayan. Kan. Yang Maha Rahman, Allamal Quran, yang mengajar Al-Quran dan mencipta manusia. 'Allamahul bayan, dan dia mengajar pandai bercakap lah. Lepas tu asyamsu wal qamaru biusban. Langit matahari dan bulan tu dijadikan untuk buat kira lah perjalanan mana musim, waktu siang malam, sehari 24 jam kan. Itu jadi bulan dengan matahari lah. Wan najmu wasyajaru yasudan, dan tumbuh-tumbuhan tu wan najmu tu tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kayu bersujud. Dua-dua ni bersujud lah. Wasama rafa'aha wa adal mizan, dan langit diangkat tinggi dan diletakkan mizan. Mizan ciptaan keseimbangan lah. Mizan ni mana seimbang lah. Kalau macam graviti lah, kita bumi ni antara langit bumi tu ada graviti, tarik menarik kan. Yang tu yang seimbang lah. Kalau tak seimbang dia runtuh lah kan.
Allah tatagaw fil mizan. Janganlah kamu melampaui timbang-timbangan. Di ujung lepas tu sampai ayat yang ke ayat yang ke-16. Ayat ke-13. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Kan? Di dalam surah ni ada 31 kali tu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Dengan nikmat yang manakah yang kamu berdua, rabbikuma, baca bahasa Arab tu rabbikuma tu kamu berdua lah, dua kan. Yang fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban 31 kali. Itu apalah sebab kita masih pendek kan. Maknanya nama surah tu surah Rahman kan. Rahman ni kita belajar dalam huraian dalam Fatihah tu Rahman Rahim kan. Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Mengasihani. Yang berkata Rahman ni pemurah lah. Jadi dalam surah ni dia menghuraikan dia bukan mudah lah, dia menggunakan perkataan Rahman tu lah. Rahman tu dia jadikan nama surah kan dalam kandungan dalam sekali ni. Maknanya betapa pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita. Lepas tu betapa lemahnya kita untuk bersyukur nikmat Allah Ta'ala tu. Latihan nikmat Tuhan melempar ruah tapi kita kurang bersyukur. Yang tu yang Tuhan jentik 31 kali kan. Fabi ayyi ala rabbikum tukaziban. Dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kamu berdua dustakan? Yang berdua tu maknanya satu jin satu manusia. Mana kan cabaran lah kan. Maknanya kamu tidak bersyukur nikmat aku. Jadi 21 kali. Jadi mana keyword dia Rahman, Maha Pemurah, sifat pemurah Tuhan Maha Pemurah. Dia bagi kita nikmat dan nikmat tu pula kita tak berterima kasih dekat nikmat Tuhan tu. Cara berterima kasih tu cara berterima kasih tu wa amma bi nikmati rabbika hadis kan, surah Wadduha kan. Nikmat kamu hendaklah kamu ni kan sebut-sebutkanlah. Bila nikmat tu kita sebut, kita kembangkan, kita sebar-sebarkan macam yang tadi kisah hati-hati tu kan. Dia dapat nikmat tu dia bagi orang sampai bila dah meninggal baru tahu kan siapa bagi, macam bocil-bocil tu kan. Bila dah meninggal tu baru kadang budak-budak anak yatim tu kan, rupanya dia orang bagi duit kat anak yatim tu, jangan kata sedekah apa ni bagi belanja adik-adik, dianggap anak-anak yatim adik-adik dia lah. Jadi maknanya seruan dia maknanya kita hendaklah bersyukur kan. Itulah pesanan surah Luqman dulu. Ada 10 pesan dekat anak-anak dia. Pesan nombor 1 hendaklah syukurillah, bersyukur kepada Allah Taala kan. So kalau kita bersyukur tu akan ditambah lagi nikmat kan. Dan terapi kalau penyakit yang susah-susah nak sembuh zaman Covid zaman apa ni, jadi banyak ustaz-ustaz kan kita bersedekah kan. Sedekah lepas tu niatlah pahala sedekah tu tawasul lah dengan pahala sedekah kita tu. InsyaAllah kan penyakit tu Tuhan ambil kan. Sebab dia juga yang bagi kan. Dia bagi tu sebab kita tadi lah kita tak bersyukur kan. Itu yang diseru 21 kali kan. Dengan nikmat mana kan. Mana kurang lagi yang ni kat nikmat kita ni kan. Yang dia bagi kat kita kan. Tuhan dah boleh berlebihan kan. So, untuk minggu ni cukup dulu lah kot Mak baca doa kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'alna al-muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlasin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batilan jinaba. Allahumma ij'alna jam'ana zajiban wa tafaqan masuma. Allahumma ij'alna jam'ana hazaban marhuma wa tafaqan masuma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa tahhina wa sifatna semacana. Insyaallah sabila min abdika ma amin. Allah rabbana wa la tad'an illa wa farta wa la man illa farta wa la illa qadaita wa la marida illa syafaita wa la dolan illa hadaita wa la aiban illa saltata la wa hajat inda wa la antas ya rabbana. Allah marzuqna qabla al-mauti, Allah marzuqna qabla al-mauti tabatan wa indal mauti syahadatan badal mauti jannata wa na'ima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum semua. Semua sihat-sihat. Salam, baik. Alhamdulillah. Sihat.